Fitnah dahsyat ianya hanya rekaan untuk burukan PH dibuat oleh Haji Hadi. Okey. Malah ini yang saya sangat yang saya rasa inilah fitnah paling besar. Antara fitnah paling besar dalam kenyataan dia ini, iaitu dia kata apa? Malah dalam PH terkumpul kalangan mereka yang nyata bersikap anti-Islam, mengancam institusi raja-raja, rukun negara dan asas-asas perlembagaan, khususnya kemuliaan Islam sebagai agama bagi persekutuan. Saya sekali lagi, sebelum saya pergi detail, saya nak cabar dia nyatakan apa yang telah dibuat oleh PH, oleh pemimpin PH, yang bertentangan dengan Islam, anti-Islam. Nyatakan bila dia buat kenyataan, apa tindakan dia buat, adakah undang-undang perlembagaan negara ni telah pun ditukar dengan nak buang Islam, adakah PH berusaha nak buang raja-raja. Cuba sebut secara detail, sebab dia kata bersikap anti-Islam, lepas tu dia kata mengancam institusi raja-raja. Bila pula PH nak buang hukum negara, nak ubah hukum negara, saya nak tanya dia, saya nak cabar dia, supaya bagi dengan detail. Lepas tu dia kata dan asas-asas perlembagaan, khususnya kemuliaan Islam sebagai agama persekutuan. Tidak pernah 22 bulan PH jadi kerajaan, tak pernah sentuh kata nak ubah agama Islam sebagai agama persekutuan. Tak pernah kata nak mencabar hukum, mencabar kelautan raja-raja Melayu. Yang pernah dulu mencabar kuasa raja-raja Melayu ialah Tun M yang mengubah perlembagaan. Masa tu Tun M Presiden UMNO dan disokong oleh semua pemimpin-pemimpin UMNO, termasuklah pemimpin UMNO yang ada pada hari ini. PH tak pernah kata raja-raja Melayu ni kita nak buang dan sebagainya. Malah PH telah pun menandatangani 4 perjanjian, iaitu memastikan kedaulatan Raja-Raja Melayu, agama Islam, agama persekutuan, bahasa Melayu, bahasa resmi, hak istimewa orang Melayu dikekalkan. Tanda tangan. Masa Pakatan Rakyat dulu pun Haji Hadi tanda tangan dengan DAP, dengan PKR. Lepas tu masa Pakatan Harapan pun Dr. Mahathir Bersatu tanda tangan, DAP tanda tangan, Amanah tanda tangan, PKR tanda tangan. Dan itu sebab saya nak saya cabar dia bagi detail mana undang-undang yang kata PH dah nak tukar, nak buang raja-raja lah, nak buang hukum negara lah, nak bersikap anti-Islam. Dan saya nak beritahu Haji Hadi, takut dia lupa. Di Selangor, di Selangor 14 tahun dah Pakatan Harapan, mula daripada Pakatan Rakyat Perintah sampai Pakatan Harapan. Ada tak pernah kerajaan negeri Selangor yang dalam tu ada DAP, membelakangkan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor? Ada tak? Ada tak ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor murka pada kerajaan? Ada tak? Ada tak kerajaan negeri Selangor ubah enactment yang berkaitan dengan Islam ni, Islam nak dibuang ke, Islam ni peruntukannya makin kurang ke? Ada tak? Itu saya nak tanya tu. Kalau ada, sila nyatakan. Dah 14 tahun Selangor diperintah oleh DAP, tuan-tuan. DAP lah sebahagian daripada kerajaan. DAP ada jadi exco. Dah 14 tahun. Ada tak Islam ni nak dibelakangkan? Islam nak dikesampingkan? Peruntukan Islam dikurangkan? Sekolah agama ditutup? Masjid ditutup? Ada tak? Ada tak di Pulau Pinang yang telah 14 tahun DAP jadi ketua menteri? 14 tahun dah DAP jadi ketua menteri. Ada tak masjid ditutup? Peruntukan Majlis Agama Islam dihentikan? Program-program Islam, tahfiz ditutup, azan tak boleh? Ada tak? Saya nak tanya jadi. Kerajaan persekutuan 22 bulan je, mungkin sekejap. Ni yang dah 14 tahun ni. Ada atau tidak PH membelakangkan raja-raja Melayu, bersikap anti-Islam, nak buang rukun negara, nak buang kedaulatan bahasa resmi dan sebagainya? Ada atau tidak? Ini saya nak tanya jadi. Bagi detail, ada atau tidak? Kalau tak ada, ini adalah suatu pembohongan. Kalau tak ada, ini adalah suatu fitnah. Dan di Negeri Sembilan, yang ada Yam Tuan Besar, Negeri Sembilan dia panggil Yam Tuan Besar, negeri lain panggil Sultan. Ada tak kerajaan di bawah Aminuddin Harun, Menteri Besar, nak buang Yam Tuan Besar, berdahaka kepada Yam Tuan Besar? Ada.
dah 4 tahun Aminuddin jadi Menteri Besar, DAP dalam tu ada jadi Exco, ada tak di Negeri Sembilan ni masjid ditutup, program-program Islam tak boleh buat? Ada tak enactment yang mengancam agama, mengancam yang Tuan Besar institusi raja di Negeri Sembilan? Ada tak? Dan yang lebih penting, 22 bulan PS jadi kerajaan, ada tak usaha nak ubah rukun negara, nak ubah perlembagaan? Okey, ada tak? Kalau tak ada, ini adalah suatu fitnah. Ini adalah suatu pembohongan dan wajar rakyat Malaysia menolak pemimpin walaupun dia mengaku dia ulama, walaupun dia mengaku dia tuan guru. Ini suatu pembohongan yang sangat besar. 22 bulan sekejap tuan-tuan. Dah 14 tahun jadi kerajaan di Pulau Pinang. Dah 14 tahun jadi kerajaan di Selangor. Dah 4 tahun jadi kerajaan di Negeri Sembilan. Kita nak dia detailkan dan kita nak dia nyatakan ada atau tidak tuduhan-tuduhan dan fitnah ini dilakukan oleh kerajaan Pakatan Harapan di Pulau Pinang, di Negeri Sembilan, di Selangor dan juga kerajaan pusat dulu 22 bulan itu. Ada tak RUU dibentangkan untuk ubah hukum negara? Ada tak RUU dibentangkan untuk mengubah 4 perkara asas dalam perlembagaan, iaitu agama Islam, agama rasmi, kedaulatan Raja-Raja Melayu, bahasa resmi bahasa Melayu dan juga hak istimewa orang Melayu? Ada tak selama 22 bulan itu nak draft RUU, nak ubah perlembagaan? Nak ubah pun tak akan boleh. Sebab apa? Kalau nak ubah perlu 2/3. 2/3 dan dalam Pakatan Harapan lebih ramai yang Melayu berbanding dengan yang bukan Melayu. Itu yang kena faham. Jangan duk rasa dalam Pakatan Harapan tu ramai yang yang bukan Melayu je. Sedangkan dalam BN itu ramai yang bukan Melayu juga. Ada yang bukan Melayu. Yang bukan Melayu sikit pun tak berani. PAS duduk dalam tu pun tak berani. Nak bentang RUU 355 pun sampai sekarang tak bentang. Nak laksanakan hukum jenayah hudud ke jenayah syariah di Kelantan Terengganu pun tak berani, tak buat sampai sekarang. Jadi itu yang ini sebenarnya saya macam bersemangat ataupun rasa macam Parkinson bila baca kenyataan yang dibuat. Inilah satu pembohongan yang nyata, suatu penipuan, satu fitnah yang sangat besar. Yang sepatutnya dengan pembohongan fitnah inilah sebagai suatu titik tolak untuk PAS Bersatu ini dibuang oleh rakyat. Jangan ada satu undi pun kepada PAS, kepada Perikatan Nasional, kepada BN dengan tuduhan-tuduhan yang cukup memalukan ini dan cukup menipu dan memfitnah ini. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah ini lebih bahaya daripada membunuh. Dan saya masih teringat ceramah Tuan Guru yang mengatakan bahawa selagi fitnah ini terlekat dalam minda rakyat, dalam orang yang membaca, orang yang mendengar, selagi itulah dosa fitnah ini tidak akan diampunkan oleh Allah. Tuan-tuan, kenyataan ceramah yang beliau buat tu saya ingat sampai sekarang, walaupun ketika itu saya baru berumur 15-16 tahun. Saya ingat sampai sekarang sebab kenyataan itu saya pegang sebab masa tu saya ahli PAS dan saya macam sekarang lah, sampai now atau nah kan. Tapi bila sampai ke tahap dia kata nak berkawan dengan penyangap penyamun 2015 nak berkawan dengan UMNO, saya pun tarik handbrake lah tuan-tuan. Janganlah kita jadi macam pengikut-pengikut PAS hari ni yang sami'na wa ata'na, kata apa pun sami'na wa ata'na. Lepas ni kalau dia kata judi daripada 8 nak tambah jadi 22 pun sami'na wa ata'na juga. Okey tuan-tuan. Jadi saya haraplah pemimpin Pakatan Harapan, ini saya ni ahli bawahan saja, bukan pemimpin, tapi saya rasa semangat sebab apa? Penipuan, fitnah, pembohongan ini telah terlampau-lampau dah. Kadang-kadang kita tak terfikir macam mana seorang yang bertaraf Tuan Guru, seorang yang bertaraf mengaku ulama dan sebagainya boleh melakukan fitnah, pembohongan dan juga penipuan seperti ini. Melampau. Jadi saya harap pemimpin Pakatan Harapan dapat membuat sesuatu, saman ke dan sebagainya. Tapi saman jangan tarik balik. Jangan macam PAS. Saman, lepas tu tarik balik. Lepas tu bayar pula pada tukang saman. Bayar pula pada orang yang dia nak saman. Dia saman, clear Castle Brown. Itu dalam kes 90 juta tu kan. Lepas tu bila saman,
kes tu nak dibicarakan, dia tarik balik pula. Lepas tu dia bayar pula pada Minah Saleh tu. Okay, lepas tu Minah Saleh tu sebut lagi dalam 2-3 minggu lepas. Kita tengok dia nak saman ke tak. Mungkin Minah Saleh tu nak cari duit lagi tuan-tuan kan. Okey, kita pergi kita sudah pun 1 jam. Hampir 1 jam. Kita pergi kepada poin dia lagi. Tadi kita cakap soal anti-Islam, tentang anti-Islam, ancam institusi Raja Melayu. Okay. Dia cakap lagi tuan-tuan, bahkan dia kata terdapat juga kalangan yang fanatik bencikan Melayu dan Bumiputera tanpa peduli adanya hak terhadap agama lain dan berbagai kaum yang sudah mencukupi. Dah berjadi. Saya nak beritahu, kita memang bencikan Melayu dan juga Bumiputera yang terlibat dengan rasuah, yang terlibat dengan penyalahgunaan kuasa. Kita memang bencikan pemimpin Melayu Islam yang menjarah harta rakyat, yang mencuri dana awam, yang melakukan salah guna kuasa. Itu yang kita benci. Dan kita fanatik untuk bencikan pemimpin macam ni. Bukan macam PAS. Fanatik menyokong pemimpin asalkan Melayu, tak kiralah dia terlibat dengan rasuah dan sebagainya. Menyokong nak bersekongkol dengan parti Melayu, tak kiralah parti Melayu itu suka rasuah dan sebagainya. Ini yang kita nak betulkan ataupun yang kita nak tekankan kepada rakyat, bahawa kita tidak boleh menyokong pemimpin itu berdasarkan bangsa sahaja. Jangan, bagaimana kita boleh menyokong pemimpin yang sebangsa dengan kita tetapi dia tu penyangak penyamun. Dia tu pun zalim. Wala tarkanu ilal lazina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kita cenderung kepada pemimpin yang cenderung kepada kezaliman, nanti kita disambar api neraka. Jadi jangan kita memang tak sukakan, bencikan Melayu dan Bumiputera yang tak ada moral, yang makan rasuah, yang salah guna kuasa. Tetapi pemimpin Melayu dan Bumiputera yang baik, kita kena sokong. Dan kita tahu bahawa di Malaysia ini, bahawa masyarakat Melayu adalah masyarakat majoriti. Dan di AP pun, orang bukan Islam pun faham ini. Sebab itu saya nak bagi hujah, nak bagi sokong apa yang saya kata ni. Bila tahun 2008, ketika PAS menang bersama dengan Pakatan Rakyat, walaupun DAP ketika itu ada berapa kursi, 18 kursi ke berapa, tapi DAP menyokong Nizar untuk jadi Menteri Besar. Sebab apa? DAP dan Pakatan Rakyat ketika itu faham bahawa orang Melayu adalah golongan majoriti. Jadi PAS disuruh jadi Menteri Besar walaupun ada 6 kursi saja. PKR ada berapa? 3 kursi saja. DAP ada 18. Tapi tetap juga Nizar daripada PAS jadi Menteri Besar sebab dia adalah sebab majoriti di negara kita adalah orang Melayu. Saya nak bagi satu contoh yang baru pula. Ketika Pakatan Harapan Perintah Negeri Melaka, Amanah menang 3 kursi saja, 2 kursi saja, dua-duanya Melayu. PKR menang 3 kursi, 1 Melayu, 2 bukan Melayu, Tionghoa. DAP menang 10 kursi, 1 India, 1 Melayu, 8 Tionghoa, Cina. Tetapi DAP dan Pakatan Harapan melantik Adli Zahari jadi Ketua Menteri. Mengapa tak lantik DAP? Mengapa tak lantik orang Tionghoa? Sebab PH tahu bahawa negara kita ini adalah negara yang majoriti orang Melayu dan orang Melayu berhak untuk jadi ketua. Kan? Jadi apa isunya fanatik bencikan Melayu dan Bumiputera ini? Kalaulah Pakatan Harapan bencikan Melayu dan Bumiputera, masakan Nizar dilantik jadi Menteri Besar di Perak tahun 2008. Adli Zahari dilantik jadi Ketua Menteri di Melaka tahun 2018. Tetapi kita dah tahu dah, Pakatan Harapan pun tahu politik. Kalau kita lantik orang bukan Melayu, dah tentulah rakyat tidak akan sokong, dan itu adalah sudah menjadi kebiasaan dalam negara kita. Cuma di Pulau Pinang, zaman BN pun memang bukan Melayu dah. Jadi Ketua Menteri, tak tahulah Lim Chong Yu tu Melayu kot. Mungkin orang PAS kata Lim Chong Yu tu Melayu. Kan? Mungkin Kos Sukun dulu tu Melayu. Itu mungkin orang PAS rasa macam tu kan.
Jadi saya nak beritahu dia, bila dia buat kenyataan macam ni, dia kata terdapat juga kalangan yang fanatik bencikan Melayu dan Bumiputera. Okey. Ini merupakan suatu kenyataan yang sangat-sangat memalukan. Kita memang tak benci, bukan kita benci berdasarkan dia Melayu atau tak. Kalau Melayu tu jahat, takkan kita nak sayang. Dan kita sudah tahu dalam negara kita ini tetaplah kita beri Melayu jadi ketua. Sebab kita ada hak istimewa orang Melayu. Kita ada kedaulatan Raja-Raja Melayu. Kita ada agama Islam sebagai agama resmi. Kita tahu bahawa bahasa Melayu itu bahasa resmi. Jadi itu tidak menjadi masalah. Sama ada benci atau tidak, itu tak ada masalah. Sebab perlembagaan kita memang dah ada. Siapa berani lawan perlembagaan? Siapa yang boleh ubah perlembagaan kalau tak dapat 2/3? Masakan orang yang bukan Melayu dapat 2/3. Itu yang saya tak boleh. Orang kata no brain tu dengan Nadia Awang ni. Yang peliknya mengikut PAS ni ikut membabi buta. nak kenyataan lawak Mega pun ikut juga. Kita gelak ni marah kan. Okey. Seterusnya, banyak kenyataan dia ni. Banyak. Kita komen sampai habis tuan-tuan. Biar sejam lebih kita komen kenyataan dia. Sebab saya kadang-kadang naik menyampah, naik meluat dengan kenyataan-kenyataan macam ni. Ini tuan-tuan, bila presiden buat kenyataan macam ni, lepas ni anak-anak buah bawah ni semua akan buat kenyataan dalam TikTok lah dan apa, sebab dia dah tak takut dah. Sebab presiden dia pun berani membohong, presiden dia pun berani buat fitnah, berani buat penipuan. Jadi sudah tentulah orang bawah ni akan ikut. Tengoklah tuan-tuan. Cerita tabur haji yang kata jual aset pada bukan Melayu. Sampai sekarang dia jaja lagi. Sedangkan Dusuki dah 2 kali dah kalah dalam mahkamah. Kena bayar kos mahkamah. Dia sebut lagi. Ini pun nasib baik dalam kenyataan Najani ni tak sebut. Sebab dia takut dia kena bayar. Tapi dia tak kisah pun kan. Dia saman, dia bayar pun dia tak kisah. Dia saman orang, dia bayar pada orang yang dia saman. Dia tak kisah, dia banyak duit.